Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak bercerita mengenai fungsi terbaru Siri Phoenix 6. Siri Phoenix terbahagi kepada 3 versi, iaitu versi asas atau base model, versi Pro dan versi Solar. Okay, video kali ini aku nak bercerita mengenai fungsi terbaru pada Phoenix 6. Phoenix 6 sudah berada di pasaran sejak tahun lepas, tapi aku yakin ada di antara kita yang masih mencari dan tidak pasti nak beli Phoenix 5 atau Phoenix 6. Okey, jadi kat sini aku nak terangkan antara fungsi-fungsi yang terbaru pada Phoenix 6. Okey, mari kita pergi pada fungsi-fungsi terbaru yang ada dalam Phoenix 6 tetapi tidak pada Phoenix 5. Okey, pertama sekali adalah fungsi Virtual Run. Virtual Run ni adalah fungsi larian maya bersama Zwift. Korang kalau sebelum ni budak-budak basikal dia ada kayu bersama Zwift kan. So kali ni ada fungsi yang terbaru datang pada Phoenix 6 series dan Forerunner 245 dan juga Forerunner 945. Fungsi ini akan menghubungkan jam kita dengan telefon atau device yang boleh diinstal dengan aplikasi Zwift. So korang hanya run di sini. So jam akan project pace dan semua tu lah, pace, timing semua. Dia akan sync kepada Zwift dan korang akan berlari di dalam Zwift secara maya. Okay, fungsi seterusnya adalah Pace Pro. Pace Pro ini merupakan fungsi yang menawarkan pace mengikut target pengguna. Contohnya, korang set nak buat sub 1 bawah 10 km, korang boleh set pace strategi dalam jam ni melalui apps Garmin Connect. So korang boleh buat negative split atau positive split. Contoh dia seperti begini. Masuk pada run, pergi pada tengah, pergi pada training, ambil Pace Pro plan. Contoh kat sini aku ada buat Pace Pro simulation. So in detail 7 km aku set 7 km dalam minit 55 minit target aku. So bila korang lari, ok, ni adalah paparan Pace Pro semasa aktiviti. Yang di atas sekali adalah target pace pada masa lap sekarang. Yang kedua adalah kelajuan pada pace masa, maksudnya berapa korang lari pada pace masa korang. Yang ketiga adalah jarak dalam kilometer, maksudnya kalau korang lari dah 500 meter, dekat sini akan tulis balance dia adalah 500 meter. Dan yang di bawah ni adalah overall behind the minute. Contohnya bila kita set 55 minit tapi sekarang tak berlari kan, so kita behind daripada target 55 minit tu. So kalau korang lari makin laju, kat sini akan tunjuk buffer lah, dia akan negatif, maksudnya korang lagi laju daripada target time korang. Ok, seterusnya adalah fungsi Climb Pro. Ok, ini adalah contoh Climb Pro. Ok, dekat sini dia tunjukkan adalah average ketinggian adalah 13%, dan jarak dia adalah 0.51 km. Jadi kat sini Climb Pro akan pecahkan segmen hill tu. Dia akan tunjukkan distance dan berapa kesukaran dia. Macam contoh sini 3/7 tu maksudnya ada 7 climbing atau downhill. So dia akan pecahkan segmen tu. Jam akan tunjuk berapa banyak hill dalam route yang kita load. So dekat sini dia akan membantulah kalau siapa yang biasa masuk game Ultra Trail yang mana ada elevation. So dengan ada info ni, dia dapat membantu kita untuk plan kita punya speed lah. Contoh kalau macam kita tengok average ketinggian ni susah, jadi kita just power walk, and then kalau tengok macam average dia rendah sikit, kita boleh speed, atau akan kemudian ada downhill, kita boleh plan lah kita nak speed atau recovery. So pada aku fungsi ni membantulah untuk orang tackle game punya strategi lah. Dan uphill dan downhill dia akan tunjuk kat sini. Jadi 46 tu adalah elevation. Ok, seterusnya fungsi Power Manager. Aku rasa ni antara fungsi yang pengguna Garmin sebelum ni tunggu-tunggukan. Sebab ok, dari sini aku tunjuk apa fungsi tu. Kita bagi pada aktiviti, lagi senang nak tunjuk. Ok, antara satu yang baru adalah
battery information. Ok, kat sini biasanya kalau model sebelum ni dia hanya tunjuk berapa persen, dia tak tunjuk berapa jam atau minit yang tinggal untuk jam bertahan. Tapi dengan Phoenix 6 yang baru ni, diorang ada battery info, so user boleh tahu berapa minit yang tinggal atau jam yang tinggal untuk diorang buat aktiviti. Tapi katakanlah korang tengah trail game, ultra trail, bateri tinggal 1% dan korang tinggal jarak larian lebih kurang 2-3 km. Korang just pergi kepada power mode, korang boleh ubah tetapan untuk memanjangkan battery life. Contoh kat sini dia ada Ultra Track. Ultra Track ni adalah fungsi di mana jam akan bertukar menggunakan GPS dan accelerometer. Fungsi ni boleh digunakan sekiranya tempat korang lari tu korang dah biasa lari, maksudnya korang tak perlu follow navigation daripada jam. So fungsi ni akan mematikan GPS signal dan akan bertukar pada accelerometer. So kalau korang tengok kat result nanti larian, GPS marking dia akan sedikit kacau sebab jam tak menggunakan GPS secara penuh. Kedua adalah jacket mode. Jacket mode ni adalah fungsi di mana jam akan mematikan heart rate sensor. Kalau tengok kat sini, lambang heart rate tu dimatikan. Maksudnya sesuai kalau korang lari pakai jaket juga, sebab pasal nama dia jacket mode, sebab ada orang pakai jaket dan dia pakai jam di luar. So tak ada fungsi pun kita nak on kan HRM sebab tak boleh nak detect. So normal adalah 11 jam. Untuk panjangkan battery life dia, korang boleh tukar pada mode lain. Ini semasa aktiviti boleh tukar juga. Ini antara kelebihan Garmin. Maksudnya korang tak perlu pause aktiviti. Aktiviti boleh dijalankan dan korang boleh tukar mode bila-bila masa. Good. Serius aku rasa fungsi ni memang aku tunggu. Ok, fungsi seterusnya adalah body battery. Aku kurang pasti dengan fungsi ni, tapi tak silap aku dia akan measure korang punya aktiviti harian, sleep pattern korang. Daripada situ dia akan assume berapa bateri korang tinggal, body battery. So by default sepatutnya bila korang bangun pagi nearly 100%. So macam contoh korang bergerak atau lari, so dia akan menurun. Fungsi seterusnya adalah Garmin Incident Detection and Assistance. Ok, fungsi ni adalah fungsi bantuan kecemasan. Jam Garmin akan menghantar SOS kepada phone korang dan phone akan menghantar alert atau assistant kepada emergency contact yang korang set. So untuk activate fungsi ni, korang kena set dulu dekat aplikasi, dekat connect Garmin. So untuk activate, sama ada korang tengah aktiviti atau jatuh ke apa benda kan, korang just tekan lama-lama butang light ni, so dia akan sending alert kepada nombor yang korang set. Aku dah try, memang tepat. Lokasi dia akan hantar GPS korang, location, dan make sure tempat yang korang beraktiviti tu ada signal telefon, dan kena ada telefon sekali untuk fungsi ni berfungsi. Kalau tak ada telefon, tak boleh, sebab dia memerlukan telefon untuk hantar alert tu. And then dekat jam, katalah korang jatuh kan, dekat jam kalau orang datang, orang boleh tengok information korang. So dia boleh call siapalah. Macam ni ada nombor telefon wife aku. So katalah orang datang nak tolong, dia boleh tengok information tu. Ok, fungsi seterusnya adalah Expedition Mode. Aku tak pasti korang akan guna ke tak fungsi ni, tapi fungsi ni basically akan mematikan semua sensor-sensor pada jam untuk menambah durasi bateri. So ni adalah antara muka dia. Kalau tengok kat sini, dia tukar skrin kepada gelap. So untuk panjangkan bateri life. Dan tak silap aku, GPS hanya berfungsi setiap 1 jam. Maksudnya 1 jam hantar signal, 1 jam diam. Aku rasa lebih kepada kalau korang masuk hutan seminggu macam tu,
atau korang hiking kat tempat yang korang tahu, macam contoh pergi Gunung Tahan 5 hari kan, untuk battery life yang panjang, pakai mode ni. Ok, seterusnya adalah trend line routing, lebih kurang macam popularity heat map. So dekat sini korang boleh tengok tempat yang korang nak lari dekat kawasan berdekatan. Contoh, pergi pada run, tekan lama-lama, pergi pada navigation, korang ambil around me atau round trip ni. Kalau macam contoh korang nak set, korang nak cari route yang, contoh kita ambil route 5km, so boleh pilih direction. Contoh kat sini aku ambil any direction. So jam akan mencari heat map yang berdekatan dengan kawasan korang. So korang boleh menggunakan route sedia ada yang orang lain pernah lari. Dia perlu ada GPS signal untuk guna, tapi basically dia macam heat map lah. So contoh kat kawasan korang ada orang biasa buat larian 5 kilo, so jam akan bantu cari route tu berdasarkan apa yang orang share dalam Garmin punya database lah. Aku rasa aku tak akan guna function ni sebab aku lagi suka lari kat tempat aku biasa. Tapi boleh kalau korang pergi tempat baru nak guna benda ni, boleh je. Ok, seterusnya adalah preloaded golf map. Kita tak perlu nak download lagi map untuk kalau orang main golf. Jam akan detect course terdekat. Aku tak main golf tapi aku tunjuk lah macam mana. Ok, kat sini kita pergi pada golf. Supposedly dia akan tanya GPS location lah, dia akan map, tapi aku kat dalam rumah, so kita skip. So kat sini tengok semua golf yang ada di KL, ikut kawasan. Kalau kawasan korang tu golf punya tempat tu popular, dia akan masuk lah. Titi Wangsa, kita ambil satu, so dia akan load terus. Aku tak pasti apa benda ni, score apa benda ni. Ok, so dia akan tunjuk course tu punya par punya apa benda ni. Tak, maaf aku tak main golf, aku tak tahu, tapi dia akan tunjuk lah apa benda, macam mana kau nak pukul, kat mana nak start. So dia ada course segment tak silap aku ni. So untuk yang pemain golf boleh nak beli jam ni. Ok, aku rasa banyak lagi fungsi yang aku tak tunjuk sebab aku tak sempat nak explore semua. Tapi daripada segi interface, korang boleh tengok dia punya grafik makin laju. Kalau tengok kat sini, widget pun dah berubah. Ada 3 widget dalam satu page. So memudahkan. Kalau tengok kat sini, ABC ni pun ni adalah live punya indicator. Kita tengok dia ada perubahan value. Selain tu, end activity punya start pun juga berbeza. Contoh ini adalah start selepas aktiviti. Terus terang aku cakap grafik dia lebih menarik lah. Ok, itu saja untuk kali ni. Aku harap video ni memberi penerangan kepada korang yang mana nak upgrade jam. Korang boleh fikir-fikirkan. Last sekali, benda ni adalah fungsi terbaru. Fungsi sedia ada pun rasa aku dah cukup ok. Cuma kalau korang nak guna fungsi-fungsi terbaru seperti Pace Pro, Climb Pro, Body, Battery, Power Manager. Power Manager ni serius aku nak pakai sangat. Garmin Incident and Detection System, Expedition Mode, Trendline Routine atau Preloaded Golf. Kalau korang nak guna fungsi ni, tak nak kena upgrade lah. Tapi terus terang aku cakap bukan murah, tapi jam larian atau jam sukan ni sebenarnya adalah satu bentuk investment. Tak salah nak beli kalau kita menggunakannya sepenuhnya. Ok, itu saja untuk kali ni. Minta maaf video ni agak panjang sebab
banyak sangat nak kena cerita. Korang boleh follow juga akaun Twitter aku atau akaun social media aku yang lain untuk bertanya lebih detail mengenai jam ni. Aku tak sempat nak tunjuk semua in detail dalam video ni sebab aku rasa terlalu panjang. Kat Twitter aku ada juga share benda-benda ni. So itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum. Bye bye.